Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan dihormati saudara pengurusi majlis, yang berusaha Tuan Haji Yahya Ali, Ketua Penerangan PAS Negeri Terengganu, sahabat saya Fadil Ustaz Wan Hassan Wan Ramli, Jawatankuasa Hubungan PAS Negeri Terengganu, sahabat saya Saudara Hassan Yusof, Ketua Penerangan PAS Kawasan Marang, pimpinan partai semua peringkat, hadirin hadirat muslimin muslimat yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sampai mengambil bahagian ceramah pada malam ini bertempat di Bukit Payung. Saya nak ucapkan terima kasih khususnya kepada penganjur di atas jemputan ini yang sekaligus memberi peluang kepada saya untuk turut mengambil bahagian. Saya tadinya telah mendengar dengan teliti ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Tuan Haji Yahya Ali serta dan pada kesempatan sekitar 50 minit berbaki ini, insya-Allah saya nak lanjutkan lagi huraian kita pada malam ini dengan mengambil beberapa contoh semasa dengan harapan kita balik nanti dapat beberapa maklumat baru, maklumat tambahan. Maklumat itu pula nantinya kita akan sebarkan kepada kawan-kawan kita, kawan sepejabat kita, jiran-jiran kampung kita yang tak berkesempatan hadir malam ini. Sebelum tu saya nak sampaikan salam daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekarang berada di London, mengajar di University Oxford. Baru beberapa hari lepas berada di Amerika. Sempat berjumpa hari Isnin lepas dengan Setiausaha Agung Bangsa-Bangsa Bersatu Kofi Annan. Sekarang dia dah balik semula ke London untuk memberikan kuliah atau syarahan kepada pelajar-pelajar di University Oxford. Saya nak sampaikan salam beliau kepada seluruh yang hadir dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 hari bulan ini, Timbalan Perdana Menteri Malaysia akan berada di England. Dia akan kumpulkan rakyat Malaysia, pelajar-pelajar Malaysia di Manchester. Manchester ni siapa yang ikuti bola sepak England, dia terkenal dengan dua pasukan, Manchester United dan Manchester City. Tapi malam ini kita tak mau cerita bab bola. Negeri saya Kedah pun dah jatuh division berapa, saya pun tak ikut. Terengganu pun saya ingat lepas pada Johan hari tu tak berapa dengar juga. Ya, kita tinggal sekejap lah bola tu. Nak ceritanya Datuk Najib nak pergi ke England, nak jumpa lebih kurang 2,000 lebih rakyat Malaysia, pelajar ataupun yang bekerja di sana. Dia bagi duit tambang bas, bagi duit makan, bagi duit hotel. Yang nak datang dengan kereta api, dia bagi duit. Jadi perangai himpun orang dengan guna duit kerajaan ini bukan saja dia buat kampung, sampai ke England buat perangai yang sama. Tak ada beza. Ya. Sementara pelajar-pelajar Malaysia, rakyat Malaysia yang berada di London, dilarang keras, diugut, diancam, kalau pergi dengar ceramah Anwar akan diambil tindakan. Kalau yang dapat beasiswa akan ditarik balik, dihantar balik. Ya.
Begitulah kerajaan yang ada ketika napas yang sama dia sedang melaungkan bahawa pemerintah yang baru ini ambil alih daripada Dr. Mahathir ini, Abdullah Badawi. Dia sedang memperkenalkan satu cara pemerintahan yang terbuka, satu cara pemerintahan yang bersih, bebas rasuah, satu cara pemerintahan yang sangat mesra rakyat, kasihkan rakyat, sangat distari sifatnya macam di Terengganu. Tapi pada masa yang sama, sekatan dan halangan agar rakyat tidak mendapat maklumat selain daripada kerajaan sedang terus berjalan. Dan sebagai tanda kasihkan rakyat, kita juga sangat sukacita untuk menerima pengumuman terbaru 2-3 hari lepas, hadiah kenaikan harga diesel 5 sen lagi. Kita harus berbangga, ini tanda kerajaan yang sangat kasihkan rakyat. Dan kita juga sebagai rakyat mesti bersyukur. Saya menyeru malam ini, sesuai dengan semangat Islam Hadari Terengganu Bestari, kita mendesak agar kenaikan ini dilakukan lagi, terus menerus. Sebab kita tak ada cara nak menzahirkan terima kasih kita yang bersangatan kepada kerajaan ini. Kita juga mendesak agar kerajaan juga mesti membuktikan sikap kasihkan rakyat dengan mengumumkan kenaikan pula tambang bas sekolah. Dan kenaikan harga-harga makanan harian dan keperluan harian yang lain. Sebab ini kalau untuk kerajaan membuktikan berkat kemenangan besar pada pilihan raya yang lepas, dia mestilah kemudian yang memulangkan kembali terima kasih dan tanda sayangkan rakyat. Dan tak ada tanda yang lain melainkan menaikkan harga barang keperluan rakyat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan limpahkan rahmat yang berterusan. Ini kita bersyarat balik pula. Biar mudah faham ni. Ya. Saya juga sangat terharu. 2-3 hari lepas, saya menonton dalam siaran CNN mahkamah di London dalam kes seorang pelajar Islam 16 tahun pakai tudung, belajar di sekolah di England. Sekolah ambil tindakan ke atas dia. Sekolah kata kalau nak masuk belajar mesti buka tudung. Pelajar ini lawan kes itu di mahkamah. Mahkamah di England. England ialah penjajah kita dulu. Membuat keputusan sekolah itu salah. Pelajar itu betul. Pelajar itu mestilah dibenarkan memakai tudung. Di Seremban beberapa tahun lepas, seorang pelajar lelaki sekolah rendah pakai serban. Dipecat oleh guru besar. Ibu bapa pelajar itu bawa kes ke mahkamah. Mahkamah dalam negara yang mengamalkan Islam Hadari membuat keputusan, tindakan guru besar itu betul. Budak pakai serban salah, tak boleh pergi ke sekolah. Negeri yang menjajah kita boleh membenarkan amalan kita ini mengikut seruan agama. Negeri yang terpekik terlolong menaja slogan Islam Hadari, pakai serban budak sekolah rendah nak pergi sekolah pun tak boleh. Alhamdulillah, satu lagi bukti cemerlang, gemilang dan terbilang kerajaan Islam Hadari. Ya. Ini sukar nak ditiru. Sebab itu amalan yang sebegini, kata Perdana Menteri, negara-negara OIC sedang cemburu dan nak tiru kita sekarang. Nak belajar dengan kita. Pantang ada persidangan antarabangsa, semua negara nak tiru kita, nak ikut cara kita. Ya, negeri yang sekarang ni sedang mendapat perlindungan, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, Islam Hadari, Terengganu Bestari. Hadirin yang dihormati sekalian, saya nak lontarkan dulu beberapa contoh-contoh yang hidup. Real example, mudah faham, bekai baik. Ketika mula menjadi Perdana Menteri, Perdana Menteri memperkenalkan satu sajak baru, mencari damai abadi.
Sekarang dah tukar jadi lagu. RTM siarkan hari-hari. Antara bait sajak itu ialah, bukan ku cari duit berjuta. Belum tentu lagi dia tak cari. 2 minggu lepas saya membaca pengumuman dalam surat khabar yang memetik sumber perniagaan. Bagaimana anak lelaki Perdana Menteri, Saudara Kamaluddin Abdullah, telah membeli 155 buah kapal di Singapura dengan berharga $560 Singapura. Kali dengan 2.4, lebih 1,000 juta. Perdana Menteri kita punya anak, dia tak cari wang berjuta. Tapi anak pada Perdana Menteri cari ribu-ribu juta. Hak kena tipu ni ahli cawangan UMNO bawah-bawah ni. Hak ni lah siang malam, pagi petang masuk kampung. Bagi tahu ini parti ini parti yang memperjuangkan agama, bangsa dan tanah air. Pemimpin parti yang sekarang bukan macam yang dulu. Yang sekarang ini sangat warak sifatnya. Alim, hemah, punya adab, punya akhlak yang cukup cemerlang. Sebab itu hayatilah sajaknya. Dia mencari Al-Ghazali. Dia tak cari duit berjuta. Tapi anak dia duit dapat mana? Hadirin yang dihormati sekalian, 155 buah kapal mengingatkan saya kepada putera kesayangan Perdana Menteri dulu. Aneh ya? Anak Perdana Menteri ini cukup suka berniaga kapal. Perdana Menteri dulu namanya Dr. Mahathir. Anak dia juga berniaga kapal. Namanya Mirzan Mahathir. Pengurusi konsortium perkapalan Berhad. Ketika ekonomi jatuh, anak dia tak mampu bayar hutang bank. Dr. Mahathir guna 2,000 juta duit Petronas untuk selamatkan hutang anak dia. Anak dia bebas hutang. Sebersih bayi yang baru lahir. Tak ada hutang. 2,000 juta duit Petronas digunakan untuk selamatkan anak dia seorang. Anak Perdana Menteri sekarang pun berniaga kapal juga. Daripada syarikat Singapura, Chonghuk Holdings, 155 buah kapal dengan harga Singapura dolar 560. Hadirin yang dihormati sekalian. Itu contoh yang ketiga. Mula-mula menaiki takhta sebagai Perdana Menteri, dia melancarkan satu kempen yang dapat menangkap imajinasi rakyat. Kempennya ialah nak lawan rasuah. Dalam 154 negara di dunia sekarang, tahun 2003, Malaysia dapat nombor 37. Paling kuat rasuah. Nombor 1 ialah negara yang tak ada rasuah. Semakin ke bawah negara yang kuat rasuah. Nombor 1 Finland. Nombor 2 Kanada. Nombor 3 Singapura contohnya. Negeri-negeri ini rasuahnya hampir tak ada. Tak boleh melakukan rasuah dalam negara ini. Malaysia nombor 37. Perdana Menteri melancarkan kempen lawan rasuah dengan meletakkan sasaran tahun 2008 katanya. Saya mau bawa Malaysia turun daripada nombor 37 kepada nombor 30. Baru beberapa hari lepas, bangsa-bangsa bersatu mengeluarkan rekod kad kemajuan negara-negara rasuah. Setahun selepas Daulah Badawi mengumumkan nak turunkan Malaysia daripada nombor 37 kepada nombor 30, bangsa-bangsa bersatu mengumumkan Malaysia naik 2 anak tangga, nombor 37 kepada nombor 39. Rasuah makin teruk rupanya. Contoh-contoh saya bagi ni kita tak jumpa dalam TV3. Kita takkan dapat dalam siaran warta berita RTM. Kita takkan tengok muka depan utusan Malaysia berita harian Straits Times.
Ini cerita yang cantik-cantik saja. Sebab itu kita kemukakan angka, kita kemukakan fakta, kita beritahu siapa, di mana, bagaimana, berapa jumlahnya. Kita sebut secara terang, loud and clear, supaya rakyat yang datang dalam majlis kita mendapat maklumat alternatif. Maklumat ini nak kita minta rakyat berfikir, timbang balik bahawa di sebelah sana ada jurang yang sangat luas, jurang yang sangat lebar antara apa yang pemimpin cakap dengan apa yang pemimpin buat. Ada jurang yang sangat besar. Hadirin yang dihormati sekalian, saya juga nak bagi beberapa contoh. Negara jiran kita Indonesia, presiden dia yang baru namanya Bambang Susilo. Susilo Bambang Yudhoyono. Orang panggil dia SBY. Dia dulu bekas tentera, jeneral. Dia merupakan Menteri Dalam Negeri, Kabinet Megawati, Presiden yang lepas. Hampir pilihan raya dia bergaduh dengan Megawati. Megawati pecat dia. Dia buat parti baru. Parti Megawati namanya PDI, Parti Demokratik Indonesia Perjuangan, PDIP. General SBY ini, dia buat Parti Demokratik Indonesia. Dia buat parti baru dan dia menang besar. Kemudian pilihan raya presiden dia juga menang. Ketika menjadi presiden, dia berikrar 100 hari yang pertama dia akan bantras rasuah habis-habisan. 100 hari berlalu. Pada bulan Disember yang lepas, ujung Disember, genap 100 hari. Dan SBY ini, Presiden Indonesia, muncul dalam kaca TV, muncul di corong radio dan dilaporkan dalam surat khabar. Dia meminta maaf kepada rakyat Indonesia sebab 100 hari yang pertama tak seperti mana yang dia janjikan, dia gagal membantras rasuah. Dia janji, dia tak dapat buat, dia minta maaf secara terbuka kepada rakyat. Yang ini janji, kemudian tak dapat buat, bahkan kedudukan makin teruk, dia buat selamba, bodoh. Ya. Di England 2 minggu lepas, Menteri Dalam Negerinya, David Blunkett, dituduh melakukan rasuah. Dia letak jawatan. Di Nairobi beberapa hari lepas, penasihat kepada Presiden Kenya, John Kotongo, letak jawatan sebab Presiden Kenya masa kempen pilihan raya kata nak hapus rasuah, nak bantras rasuah, nak angkat kaki rasuah, tapi kemudiannya tak dapat. Sebaliknya Persatuan Undang-Undang Kenya, negara Afrika, membuktikan ada 3 menteri sepatutnya didakwa rasuah, tetapi tak didakwa. Mengambil tanggungjawab dan malu terhadap dakwaan itu, penasihat Presiden letak jawatan. Vladimir Putin, Presiden Rusia, baru kemarin dulu kalau kita baca surat khabar, 5 timbalan menteri kena buang sebab rasuah. Hak Malaysia ni diambil tindakan sebelum pilihan raya ya. Adalah seorang nama Kasitah Gadam. Kalau tak kena tangkap rasuah, rakyat pun tak kenal menteri ni. Ada rupanya ada ya Kasitah Gadam. Kalau tak kena tangkap rasuah, rakyat tak tahu menteri ni. Menteri itulah yang dia tangkap rasuah. Kemudian dia pukul gendang, tengok sekarang aku betul-betul nak lawan rasuah. Dia cekup pula Eric Chia, kemudian dia tangkap 2-3 ikan bilis yang lain-lain. Kemudian dia pukul gendang seantero dunia, dia merupakan pemimpin yang lawan rasuah. Tetapi kad kemajuan bangsa-bangsa satu membuktikan rasuah bukan makin kurang, tapi makin meningkat. Ketika inilah tuan-tuan, negeri tuan-tuan sedang membawa slogan Islam Hadari, Terengganu Bestari. Ketika inilah yang antara lain menjanjikan jika Barisan Nasional menang, rakyat senang. Saya dapat tengok wajah berseri tuan-tuan malam ini, senang-senang belaka.
Alhamdulillah. Tengok ya, dari segi cara pakainya, kenderaan yang dinaikinya, saya tengok berbaris sekarang ni. Oi, mewah semua ni. Berkat kemenangan Barisan Nasional. Alhamdulillah. Itu saya agak keberatan bila dijemput oleh Saudara Hasan untuk penerangan kawasan. Nak ceramah di sini. Ya. Bila tengok keadaan ni senang, sungguh. Tengok meriah lah, cernih, muka cerah semua. Ya. Alhamdulillah. Tak fikirlah soal, semua senang. Bila kita tengok, Alhamdulillah. Yang susah tu negeri saya, negeri Kedah, Darul Aman. Itu susah. Sampai Menteri Besar dia terpaksa tebang hutan simpan di kawasan Perangin di antara Jitra dan Kuala Negang. 160 hektar. Sebab katanya nak buat jalan, nak buka muzium hutan di tengah hutan, nak buat muzium. Dia fikir tengok cara Pimpin UMNO fikir. Oleh kerana nak buat muzium di tengah hutan, maka dia kata dia kena luluskan sebab nak buka laluan. Nak buka laluan punya pasal 160 hektar Serebang. Dan kerajaan negeri dapat berapa duit? Dapat RM25,000 aja. Punya cerdik. Apabila rakyat bagi amanah kepada mereka menguruskan harta negeri, rupa-rupanya 160 hektar kawasan balak hutan dara, negeri cuma dapat RM25,000 dalam bentuk royalty. Ini maknanya cekap memerintah dan mentadbir. Tapi ini tak boleh lawan kehebatan satu lagi kerajaan UMNO di Selangor. Tonton baca hari ini muka depan utusan Malaysia, Temenung Daulah Badawi. Kesian saya. Sebab dia kata dah cerah, dah gondol. Bukan saja tak ada lagi pokok, rumput pun tak ada lah, dia kata. Saya dapat faham kesedihan Daulah Badawi. Sebab bila dia lancarkan Islam Hadari, ada 10 tonggak. Tonggak pertama keimanan dan ketakwaan. Tonggak kedua kerajaan adil dan beramanah. Tonggak ketiga hidup berkualiti. Yang ke-9 menjaga alam sekitar. Menjaga alam sekitar Islam Hadari. Ikutlah contoh Khair Toyo. Ikut contoh Menteri Besar Selangor. Gondol habis hutan. Daulah Badawi naik helikopter, nak teropong tengok. Rupanya dah tak ada apa dah. Habis. Nak dapat balik hutan macam tu, beratus tahun lah untuk generasi akan datang dapat kenal hutan. Siapa yang rakyat letakkan amanah ni? Amanah ini rakyat letak kepada kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Kita boleh tengok apa yang mereka buat. Hadirin yang dihormati sekalian, justru itulah malam ini saya nak mengajak kita bincang perkara yang sangat mudah. Kita nak tengok rekod sepanjang UMNO memerintah. Nak tengok rekod secara keseluruhan lah. UMNO pantang pilihan raya. UMNO bawa kemakmuran. UMNO bawa keamanan. UMNO bawa kestabilan. UMNO bawa pembangunan ekonomi. UMNO bawa pembangunan, UMNO buat keamanan, UMNO bawa kestabilan politik, UMNO bawa perpaduan, UMNO bawa kesejahteraan. Pembangkang kekecohan, pembangkang pergaduhan, pembangkang perpecahan, pembangkang kalau menang, ekonomi lingkup, rakyat tak ada kerja. Sama saja. Dia bawa tema tu daripada pilihan raya pertama sampai pilihan raya yang baru ni. Sama. Ya, sama saja. Sekarang kita nak tengok rekod. Sejak pilihan raya pertama sampailah pilihan raya yang terakhir, Malaysia secara keseluruhannya belum satu saat pun jatuh kepada tangan pembangkang. Perikatan dulu menang, sekarang Barisan Nasional. Tuan-tuan nak tahu, UMNO ni parti yang bela bangsa Melayu. Kalau UMNO memerintah dengan bertanggungjawab, bangsa Melayu akan menjadi bangsa yang memiliki kekayaan dalam negara. Oleh kerana UMNO parti yang menjaga kepentingan Melayu. Kalau dia memerintah dengan cemerlang, gemilang dan terbilang, maknanya rekod kekayaan orang Melayu sekarang mestilah lebih tinggi daripada orang lain. Saya nak bacakan rekod.
rekod ini dibuat sendiri, dilaporkan dalam parlimen. Saya baca buku rancangan Malaysia ke-8, kajian separuh penggal. Orang Melayu di Malaysia sekarang ini jumlahnya ialah 58%. Kita kira hampirlah 60%. Jumpa 10 orang rakyat, 6 Melayu, 4 bangsa asing. Jumpa 1000 rakyat, 600 orang Melayu, 400 lagi bangsa asing. Maknanya orang Melayu 60%. Saya nak bandingkan dengan bangsa asing yang pertama paling tinggi, iaitu orang Cina. Jumlahnya 26%. Orang Melayu 58%, orang Cina 26%. Jumlah kekayaan orang Melayu, kutip semua harta orang Melayu ni. Bukan saja harta orang Melayu perseorangan, tetapi harta orang Melayu yang dipegang oleh institusi. Misalnya permodalan nasional berat. Misalnya, contoh. Sebagai satu cabang yang menyimpan duit orang Melayu. Lembaga tabung haji dan sebagainya. Ya, aset orang Melayu ni, saya nak cerita pasal harta orang Melayu. Sejak UMNO memerintah, dalam buku rancangan Malaysia ke-8 kajian separuh penggal menunjukkan 58% orang Melayu di negara kita, jumlah kekayaan orang Melayu yang terkumpul ialah 70,000 juta ringgit, 70 bilion. Orang Cina jumlahnya 26%, jumlah kekayaan orang Cina 160 bilion. Kita 70, dia 160. Ini maknanya amanah UMNO jaga kepentingan ekonomi orang Melayu. Kita sebut angka-angka ini sebab Menteri Besar tuan-tuan ni orang ekonomi. Pernah jadi timbalan Menteri Pengundang Usahawan, belajar sampai Amerika, pergi Harvard University. Hebat dia ni. Kita bagi angka. Buku mana? Rancangan Malaysia ke-8. Berapa ramai orang Melayu? 60%. Berapa banyak harta orang Melayu sejak UMNO merintah? 70 bilion. Berapa ramai orang Cina? 26%. Berapa banyak harta orang Cina? 160 bilion. Siapa perintah? UMNO perintah. Yang kaya pemimpin UMNO, yang papa kedana orang Melayu. Pemimpin UMNO kaya sebab dia passing sama dia je. Kalau dulu Dr. Mahathir pada Daim pada Mirzan, balik pada Rafidah, tepi kepada Rahim Tambici, terus pada Megat Junid, Megat pada Muhammad Taib, Mat Taib pada Muhyiddin, Muhyiddin pada Ramli Ngah Khalid, Ramli terus pada Osman Aruf, Osman pada Sanusi, balik semula pada Daim melanjangkan bola terus pada Dr. Mahathir, Mahathir pada Mirzan, Mirzan pada Mahathir, Mahathir pada Mukhris pada Mahathir, Mahathir pada Marina, terus pada Daim pada Mahathir. Dia bagi sama dia saja. Itu dulu. Kalau di Terengganu lebih kurang sama juga. Derih pada Waisyam pada Roslan terus pada Dr. Latif kepada Rosli, Pokli Dungu. Ya, Rosli terus kepada Derih pada adik dia, Derih pada abang dia, Derih kepada Rahim Said. Dia bagi sama dia lebih kurang tu juga. Sebenarnya yang kata wang ihsan tu bagi sama dia je. Semak lah. Kalau tak percaya, besar dia, isytiharkan harta, isytiharkan rumah kedai, isytiharkan saham, isytiharkan kereta mewah yang mereka miliki. Minta ya, tunjukkan. Di peringkat kerajaan pusat pun sama. Kalau namanya UMNO, tuan-tuan boleh tengok. Saya ni yang bercakap ni kan 9 tahun Setiausaha Pemuda UMNO Malaysia, tuan-tuan. Bukan Ketua UMNO Cawangan. Bukan JKK. Setiausaha Pemuda UMNO Malaysia. Nombor 1 ketuanya Zahid Hamidi, Timbalan Menteri Pelancongan. Naib ketuanya Hishamuddin Hussein, Menteri Pelajaran. Ketua penerangannya Fatah Iskandar, Exco Negeri Selangor. Pengerusi Biro Pendidikannya Khalid Nordin, Menteri Pembangunan Usahawan. Setiausaha Pemuda Saifuddin Nasution, tokoh depan ni. Tuan-tuan,
Bila bercakap ni bercakap hal kelambu UMNO. Dia nak cerita pasal apa? Perjuangan rakyat, pacat pun dia tak kenal. Dia nak cerita tentang pengorbanan rakyat, lintah pun dia tak kenal. Bau sekerap pun dia tak kenal. Bau peluh pemandu teksi pun dia tak pernah kenal. Dia nak bercakap soal pengorbanan rakyat, tak ada penghayatan sama sekali. Dia akan humpulkan kekayaan 5 tahun sekali. Kemudian dia akan beli rakyat. Kalau dia pilih parti pun dia beli rakyat. Dia akan beli undi daripada ahli parti dia untuk dia naik. Kalau dia nak masuk pilihan raya, dia beli undi dengan rakyat. Sama saja. Sebab itu hadirin yang dihormati sekalian, perangai ini tak berubah. Tuan-tuan fikir mereka boleh kita letakkan amanah untuk menegakkan agama? Tuan-tuan fikir kita boleh memberikan kepercayaan bahawa mereka boleh menegakkan agama? Ustaz Wan tadi memberi contoh yang paling jelas. Ustaz Wan bacakan satu surah, satu ayat yang berupa dalil tentang tanggungjawab wanita menutup aurat. Tapi kita boleh tengok satu napas nak buat Islam Hadari, di sebelah kiri isteri yang tidur sebantal dengan kita tak dapat kita nak betulkan. Mana pergi ulama dan cikgu pandai agama dalam UMNO? Tak bolehkah bisikkan Datuk Seri Dollah? Saya ingat nampak canggung sikit lah. Datuk Seri nak buat Islam, tapi isteri Datuk Seri tu nampak macam tak berapa selesai lagi. Alangkah eloknya kalau dibisikkan pada dia, tutup sikit, cantik. Tak ada yang punya keberanian nak tegur macam tu. Nak harap Dang Matzin besut. Dia baru jadi menteri. Nak harap siapa tegur? Nak harap penasihat agama Perdana Menteri Hamid Osman dari SEC. Untung dapat jadi penasihat tu dah okey dah, daripada hilang kerja. Nak harap siapa? Ustaz Firdaus yang bertanding di Parlimen Pengkalan Cepa bekas Imam Masjid Negara, sedang terkial-kial menjadi tapak sekarang. Takkan ada keberanian untuk menegur walaupun sudah nampak. Tanyalah hati kecil mereka. Tanya Dr. Masyitah. Tanya ahli Parlimen baling setiausaha di Jabatan Perdana Menteri ini. Apakah boleh seorang wanita yang sebegitu, yang menjadi isteri kepada Perdana Menteri yang sedang membawa slogan Islam Hadari, tetapi tidak menutup auratnya? Tanya Dr. Masyitah. Dia boleh tak kata benda itu betul? Rupanya mereka ini walaupun alim dan faham agama, tapi bila letak di sebelah kanan pangkat dan kemewahan, di sebelah kiri tuntutan menegakkan agama, mereka pilih pangkat dan kemewahan. Itu saja. Nak tegur, dosa paling besar dalam UMNO ialah tegur pemimpin atas. Minum arak tak apa lagi, rasuah tak apa lagi, judi tak apa lagi, langgan betina pun tak apa lagi, asal jangan tegur pemimpin atas. Itu dosa paling besar. Kalau ada percubaan untuk menegur, maknanya pendek umur dalam politik. Tetapi rakyat umum ini mesti melihat kita nak kepada agama. Sebab itu dia tak heran. Dia takkan hiraukan sama sekali. Hadirin yang saya hormati sekalian, dari segi ekonomi saya tunjuk contoh. Dari segi pendidikan sejak UMNO perintah, baru-baru ini keluar satu statistik laporan 100 universiti yang paling baik di dunia. Universiti paling baik di dunia ni, dia ambil universiti Jepun, universiti Korea, universiti Amerika, universiti England, Rusia, China, rata satu dunia dia ambil. Termasuk universiti di Malaysia, di Filipina, di Thailand, di Singapura. Selama UMNO memerintah, sejak merdeka sampai sekarang, universiti yang 100 terbaik di dunia,
Malaysia ada satu, Universiti Melaya nombor 89. Universiti Sains nombor 111. Hak lain tak masuk langsung dah. Yang lain dapat Universiti Tokyo, dapat pada Universiti Kebangsaan Singapura, dapat pada Universiti di Korea, dapat Universiti di England di Amerika. Di Malaysia, USM 111, Universiti Melaya 89. Hak lain tak masuk buk dah. Maknanya dari segi memastikan kecemerlangan dan kegemilangan pendidikan, dia gagal. Dari segi menjaga ekonomi orang Melayu, dia juga gagal. Dari segi kejayaan cemerlang orang Melayu, ialah kejayaan meningkatkan angka kemiskinan. Ini berjaya. Ada berjaya, bukan tak ada. Lagi tak adil kalau kita kata dia tak berjaya semua. Kejayaan dia yang paling cemerlang, gemilang dan terbilang ialah meningkatkan bilangan orang miskin di kalangan orang Melayu. Yang ini saya tak mau nafi langsung. Nak tahu orang miskin ramai mana ni, dia ada cara dia, ada formula dia. Ini ada formula. Formula kerajaan UMNO Barisan Nasional ni ialah pendapatan satu keluarga. Satu keluarga maknanya dia ambil ibu, bapa dan 3 anak. 5 orang dalam satu keluarga. Jumlah pendapatan, maknanya pendapatan ayah, pendapatan mak, pendapatan anak. Jumlah semua kalau kurang daripada RM530 sebulan, itu miskin. 530 sebulan, itu dianggap miskin. Kalau dapat RM600 sebulan, itu tak miskin dah. Ini cara UMNO, cara Barisan Nasional susun. Kalau yang termiskin atau hardcore, poor, hardcore, termiskin, RM530 sebulan bahagi 2. Bahagi 2. Maknanya dapat lebih kurang 200, berapa? 60. 65. Lebih kurang itulah. 265. RM265 sebulan dianggap termiskin. Maka kerajaan pun dengan bangganya menunjukkan bahawa jumlah kemiskinan di negara kita ialah 7%. Sebab apa? Sebab dia kira RM530 ke bawah. Baru-baru ini ada seorang menteri yang jaga ekonomi, namanya Datuk Pa, orang Kelantan. Dia diarahkan oleh Perdana Menteri untuk semak semula apakah layak atau munasabah RM530 sebulan ni sebagai garis kemiskinan. Kos hidup meningkat, harga barang meningkat, harga barang makanan meningkat naik, harga barang keperluan meningkat naik. Kita duk pakai kadar lama RM530 seisi rumah sejak tahun 70. Tak berubah. Baru-baru ini Daulah Badawi bagi arahan pada Datuk Pa, semak balik. Patutnya garis kemiskinan kita ni berapa? Datuk Pa pun panggil pakar-pakar ekonomi dalam dan luar negara, termasuk wakil bangsa-bangsa bersatu. Ramai juga kawan-kawan kita duduk dalam tu. Mesyuarat hari Sabtu. Mula pagi patut habis pukul 2. Tetapi berlarutan sampai pukul 12 tengah malam. Selesai mesyuarat, alhamdulillah kita pun dapat maklumat lengkap juga. Pakar-pakar ekonomi ini memberi nasihat kepada Datuk Pa supaya menasihati Perdana Menteri. Garis kemiskinan RM530 seisi rumah tak boleh pakai dah. Sekarang semua barang naik. Kos hidup naik. Maka mereka memberitahu kepada Datuk Pa, garis kemiskinan yang baru ialah RM1,000 pendapatan seisi rumah. Bawah pada 1,000 dianggap miskin. Lebih pada 1,000 dianggap tidak miskin. Kalau RM1,000 digunakan sebagai garis kemiskinan, jumlah angka kemiskinan di Malaysia ialah 28%. Separuh daripada kaki tangan kerajaan hidup bawah paras kemiskinan. Yang ini tentu saja kerajaan UMNO tak boleh nak terima. Sekarang diminta supaya pakar-pakar ekonomi ini cari jalan. Jangan nak tunjukkan kemiskinan di Malaysia naik. Sebab itu mereka diminta turunkan kepada RM600.
Begitulah cara mereka main data-data nak menunjukkan bahawa dasar mereka berjaya. Maknanya kejayaan mereka ialah kejayaan meningkatkan garis kemiskinan. Ini satu kejayaan yang cukup luar biasa. Hadirin yang saya hormati sekalian, saya nak memetik satu pesanan. Pesanan ini diberikan oleh seorang jeneral yang hidup pada zaman kerajaan Abbasiyah, lebih kurang 200 tahun selepas kewafatan baginda Rasulullah. Nama jeneral ni ialah Jeneral Tahir bin Hussein. Dia tulis surat kepada anak dia yang baru dilantik menjadi gubernur di Mesir. Dia tulis surat yang panjang kepada anak dia. Surat ini bila sampai kepada Khalifah Ma'mun, Khalifah Ma'mun juga suka membaca isinya sebab penuh dengan nasihat. Salah satu daripada yang saya sempat catat, nasihat dia ialah laksanakanlah hukum Allah yang telah ditetapkan kepada penjenayah-penjenayah. Jangan kamu meringankan apa yang telah ditetapkan. Jangan ditangguh hukuman terhadap mereka yang sepatutnya. Jauhkan daripada mengadakan perkara-perkara baru dan yang meragukan. Inilah sebenarnya yang menjadi panduan kepada mereka yang menjadi pemerintah dalam kerajaan yang sangat cemerlang pada masa itu. Hari ini banyak perkara baru yang diwujudkan. Antara perkara baru yang kita sebut tadi ialah apa yang diistilahkan sebagai Islam Hadari. Banyak dikupas. Hari ini pun kita sepetang berada di Pejabat PAS kawasan Marang dalam program diskusi buku. Saya bersama Ustaz Wan Hassan, bersama Ustaz Bakar Cik telah mengulas dan mengupas dan membentang buku bertajuk Hadarah Islamiah, bukan Islam Hadari, karangan Presiden PAS. Kita bersetuju bahawa buku ini mestilah isi kandungannya itu kita kembangkan terus, kita alirkan terus kepada rakyat terbanyak. Sebab kita dapati reaksi daripada pemimpin UMNO khususnya yang menaja slogan ini. Sekarang ini terpaksa memberi amaran kepada rakyat Malaysia di Pulau Langkawi baru-baru ini. Dalam satu seminar sehari Islam Hadari, Perdana Menteri antara lain memberi amaran kepada rakyat, jangan petikaikan Islam Hadari. Rakyat yang petikaikan Islam Hadari ialah rakyat yang nak mencetuskan rusuhan dalam negara. Tuan-tuan, rupanya tak bersetuju dengan Islam Hadari ini boleh menyebabkan rusuhan dalam negara. Merusuh ni maknanya kita saling bergaduh, bertetak satu sama lain. Sebab apa? Sebab tak setuju pasal Islam Hadari. Tentulah tak munasabah pandangan itu. Sangat tidak munasabah. Hadirin yang dihormati sekalian, sebagai kesimpulannya, saya nak menyebut bahawa kita punya harapan yang sangat baik apabila melihat satu demi satu kelemahan-kelemahan yang sedang berlaku dalam pemerintahan dalam dan luar Terengganu. Terengganu juga sangat terbukti sekarang lemas kerana tidak cukup duit dalam menguruskan pentadbiran. Dia janjikan lebuh raya besar berbilion-bilion, tetapi juru ukur di Terengganu baru saja hantar memorandum kepada Perdana Menteri Datuk Degil, kepada Menteri Besar Datuk Degil Yusof. Sebab lebuh raya yang nak sampai ke Terengganu, tak ada seorang pun juru ukur Terengganu dapat projek itu. Dia janjikan Barisan Nasional menang, rakyat senang, projek ribu-ribu juta sampai Terengganu, juru ukur Terengganu tak boleh cari makan. Mereka hantar surat kepada Datuk Degil. Datuk Degil terpaksa menjawab lemah, ini bukan keputusan kerajaan negeri, ini keputusan Kementerian Keuangan. Satu, dah terbuka, dah temelang. Yang kedua, Setiausaha UMNO Terengganu Rasul Wahid mengesahkan kerajaan Terengganu akan terus saman kerajaan persekutuan dan Petronas dalam isu royalti minyak. Saman yang dibuat oleh kerajaan PAS sebelum ini, kerajaan UMNO buat keputusan tak tarik balik. Tetapi kita akan teruskan saman itu, kata Setiausaha UMNO Terengganu
Rasul Wahid dalam kenyataannya 5 Januari tahun ini. Sebab katanya, kita tidak berpuas hati dengan 500 juta dana khas. Kita mahukan ia diberi dalam bentuk royalti seperti mana kerajaan Wan Mokhtar dapat dulu. Hari ini, harga minyak ialah $55 Amerika satu tong. Tuan-tuan tahu berapa banyak patut tuan-tuan dapat sebagai rakyat Terengganu hari ini dengan harga minyak sebanyak itu? 1,500 juta ringgit. 1.5 bilion, tuan-tuan. Setiap rakyat Terengganu boleh rasa sebenarnya. Tapi kerana politik dendam, cara UMNO pada penggapas, mereka bawa, mereka rampas, mereka bagi sama mereka saja. Dan sekarang bila mereka memerintah, mereka juga menghadapi masalah tak ada duit. Apa keputusannya? Mereka harap mereka dapat menang dalam saman itu. Ini menunjukkan politik bebal mereka. Kita dapat tengok. Satu demi satu terdedah. Tugas kita apa dia? Tugas kita menyebarluaskan maklumat. Tugas kita memperkemaskan organisasi parti. Tugas kita meningkatkan kerjasama antara parti. Tugas kita menyampaikan kempen dan maklumat kepada rakyat. Dengan cara itu saja. 3 tahun lagi bukannya lama, insya-Allah. Kalau dia buat sebelum April 2008, Datuk Seri Anwar boleh bertanding. Kalau dia buat selepas 14 April 2008, Datuk Seri Anwar kena tunggu 5 tahun lagi. 2008 campur 5, 2013 baru boleh bertanding. Kalau Abdullah Badawi buat pada 14 April 2007 atau sebelum 2008, barulah Anwar boleh bertanding. Sebab Anwar bila bebas penjara, 5 tahun tak boleh masuk politik. Itu juga satu lagi peluang yang kita tengok. Kalau sekiranya mereka berikan peluang kepada Anwar untuk menjelajah dan bebas terlibat dalam politik, insya-Allah kita percaya maklumat dan kebangkitan rakyat itu akan dapat kita nikmati bersama. Kita dah tengok sekarang. InsyaAllah, saya percaya tuan-tuan juga telah pun menanamkan azam untuk meneruskan kerja kuat. Mudah-mudahan cita-cita untuk mengambil balik Terengganu pada pilihan raya akan datang dimakbulkan dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.